Sebelum kita pergi lebih jauh meneroka isi kandungan kitab Ihya Ulumuddin ini, kita imbas lagi sekali kelebihan-kelebihan ataupun fadilat-fadilat hadir ke majlis ilmu. Benda ini selalu kita baca, tapi kita kena selalu ulang supaya kita sentiasa ingat. Yang pertamanya, hadis riwayat Imam Muslim, maksudnya barang siapa melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dianugerahkan Allah kepadanya jalan ke syurga. Orang yang selalu datang ke majlis ilmu, dimudahkan Allah jalan ke syurga. Yang kedua, hadis riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu, tanda mereka rela akan usahanya itu. Yang ketiga, satu bab daripada ilmu yang dipelajari seseorang adalah lebih baik baginya daripada dunia dan isinya. Begitu hebat. Dan hadis yang keempat, bahawa sesungguhnya engkau berjalan pergi mempelajari satu bab daripada ilmu adalah lebih baik daripada engkau melakukan solat 100 rakaat. Sembahyang sunat 100 rakaat tak boleh lawan lagi dengan datang ke majlis ilmu. Katakanlah hari ini kita tak mau datang, daripada waktu maghrib sampai kepada waktu isyak, masa dia lebih kurang 70 minit. Aku tak mau datang mengaji lah hari ni, nak sembahyang sunat di rumah. Kita pun sembahyang sunat di rumah. Katakanlah kita sembahyang jenis laju, jenis ekspres, 1 rakaat 1 minit. Kalau 70 minit, kita cuma boleh dapat 70 rakaat. Itu pun tak berhenti. Lepas-lepas bagi salam sembahyang maghrib tadi, kita pun bangun buat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai waktu isyak. Laju kita akan dapat 70 rakaat saja. Tak boleh lawan datang ke majlis ilmu lagi. Hebat lagi majlis ilmu. Begitu juga kalau kita kata hari ni tak mau datang lah, walaupun kita mampu datang, baik duduk di rumah baca surah Yasin lah, ataupun baca apa-apa ayat Quran. Tak boleh lawan juga. Sebab apa? Baca Quran dia tak boleh lawan dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat tak boleh lawan dengan majlis ilmu. Umumnya begitu. Perinciannya cerita lain lah. Jadi kita baca ayat-ayat Quran, baca surah Kahfi ke, baca surah Yasin ke, tujuan utama dia biasanya kita ni kita nakkan doa di belakang tu. Habis baca surah Yasin, baca surah Kahfi atau apa-apa ayat Quran, kita nak dengar bacaan kita tu tadi, di akhirnya ada doa, dan doa tu mudah Tuhan terima. Bila kita datang ke majlis ilmu, hebat lagi. Kita berdoa dalam majlis ilmu ni ataupun selepas majlis ilmu, lagi hebat daripada berdoa selepas daripada baca apa-apa ayat Quran. Jadi secara ringkasnya, saya pun dah pesan dah supaya kita sama-sama ingat kelebihan-kelebihan datang ke majlis ilmu ni paling kurang ada 4 perkara. Yang pertama, dimudahkan Allah jalan ke syurga. Yang kedua, malaikat suka. Yang ketiga, belajar satu bab daripada ilmu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan yang keempat, belajar satu bab daripada ilmu lebih baik daripada sembahyang sunat 100 rakaat. Jadi kita datang ke sini malam ini lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Walaupun kita hadir ke majlis ilmu tapi terlena, masih dapat pahala juga walaupun terlena. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak lena, boleh lena. Tak ada masalah. Sebab pahala tetap berjalan. Jangan risau. Hadir saja dapat pahala. Suka saja pun tapi tak dapat hadir. Dia suka tapi tak dapat nak hadir, dapat pahala juga. Perkara kedua yang kita nak sentuh, soalan-soalan yang sepatutnya kita sudah boleh jawab. Berdasarkan pengajian kita sudah masuk kali yang keempat. Sepatutnya soalan-soalan yang mudah ini kita boleh jawab dah, tak payah tengok kertas. Tapi seandainya tak boleh jawab, tak apa. Balik nanti kita boleh ulang kaji menggunakan nota yang saya bagi pada kuliah yang lalu. Antara soalan dia, apakah maksud Ihya Ulumuddin? Saya pastilah tuan-tuan dan makcik-makcik semua dah hafal dah maksud dia. Siapakah pengarang kitab Ihya? Boleh jawab dah. Apakah gelaran kepada pengarang dia ni? Boleh jawab dah.
Apakah nama penuh Imam Ghazali? Boleh jawab dah. Sebutkan 2 karya Imam Ghazali. Yang ni pun boleh jawab sebab dia punya tulisan tu banyak. Yang paling mudah kita nak ingat Ihya Ulumuddin satu lagi Kimia As-Sa'adah. Sebab dua-dua kitab ni kita pun hajar. Siapakah Muhammad bin Tumat? Yang ni anak murid Imam Ghazali. Kita boleh jawab dah. Siapakah nama adik Imam Ghazali? Nama dia Ahmad. Kita boleh jawab dah. Apakah kelebihan datang ke majlis ilmu? Yang 4 tu tadi. Kita boleh jawab dah insya-Allah. Ada berapa jenis pujian? Tuhan puji Tuhan, Tuhan puji makhluk, makhluk puji makhluk, makhluk puji Tuhan. 4 jenis. Kita boleh jawab dah. Ada berapa bahagian kitab Ihya? Kita pun boleh jawab. Ada 4 bahagian. Jadi sepatutnya 10 soalan ni kita boleh jawab dah. Ini soalan yang mudah-mudah. Seandainya kita belum dapat, kita usaha bagi dapat. Kalau tidak, rugilah kita. Kita datang belajar, apa pun kita tak dapat kan. Buat kata Abang Rusli kita ni, bila datang ke satu-satu majlis pengajian tu, nak dapat semua memang tak dapat. Tapi kalau dapat kita simpan dalam hati kita 1-2 benda pun dah cukup lah. Kemudian kita balik, kita amalkan pula, ambil tindakan. Memang dah sangat baik dah tu. Bukan nak dapat semua, dapat 1-2 pun dah sangat hebat dah. Seterusnya, kita ulang kaji sikit pelajaran dalam kuliah yang lalu. Dalam kuliah yang lepas, kita mulakan kuliah dengan doa. Doa minta dijauhkan daripada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab Imam Ghazali sendiri pun dia tulis doa tu pada permulaan kitab ni. Kita belajar kitab ini dan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita minta Allah jauhkan daripada kita ilmu-ilmu tak bermanfaat. Kita pun dah bagi tahu dah apakah ilmu-ilmu tak bermanfaat ni. Kemudian kita sentuh kelebihan-kelebihan datang ke majlis ilmu. Kemudian kita ada sentuh hikmah Al-Ghazali yang kedua. Kata Imam Ghazali, berjalan ke akhirat serta banyaknya tipu daya tanpa penunjuk dan teman adalah payah dan sukar. Maka penunjuk jalan itu ialah kaum ulama. Ini kata Imam Ghazali. Jadi kita dah bincang, kenapa dikatakan berjalan ke akhirat tu penuh dengan tipu daya? Kita hurai panjang. Kenapakah dalam perjalanan menuju ke akhirat kita kena ada penunjuk, kena ada teman? Penunjuk ni pula ulama. Kenapa kena ada tu? Kita dah hurai dah. Kenapa pula penunjuk itu ialah ulama, bukannya orang lain? Penunjuk kena ulama. Kita pun dah hurai dah. Selesai bahagian itu. Seterusnya kita ada sentuh hikmah Al-Ghazali yang ketiga. Kata Imam Ghazali, aku akan buktikan kecenderungan manusia sekarang jauh dari bentuk kebenaran. Tertipunya mereka kerana kilatan fata morgana dan kepuasan mereka dengan kulit ilmu tanpa isi.